Okey, nak buang masa. Saya ikut diri saya untuk bagi ceramah kanser usus. So, selalu kita dengar kanser payudara, kanser apa lagi? Kanser apa lagi? Kanser payudara, kanser rahim. Kanser payudara tu nombor 1 lah sekarang. Okey? Ada siapa-siapa ada kanser kat sini? Yang kena? Ataupun dia keluarga dia ada sejarah kanser? Ada? Okey, jom kita tengok kanser. Okey, kalau kanser ni hari ni kita nak sebut kanser usus besar lah. Kanser usus besar ni kita dalam badan kita ada 2 jenis usus. Satu usus besar, satu usus kecil. Okey, mula-mula kita kena tahu fungsi usus tu. Okey, kalau fungsi usus kecil untuk apa? Siapa tahu? Fungsi usus kecil. Dekat situ tak ada jawapan. Rasa tahu tak apa fungsi usus kecil? Itulah kita tak tahu lah. Selama ni Tuhan buat kita, kalau usus kecil, tujuan dia untuk menyerap nutrien-nutrien makanan. Macam kita makan apa-apa, jadi dia ada dekat tu ada macam silia-silia, ataupun dia macam orang cakap yang macam kalau kapet tu kan dia ada macam rerambut. Okey, kita panggil rerambut. Jadi dia akan serap dekat situ. Tapi kalau usus besar pula, rasa-rasanya dia buat apa? Okey, usus besar, peranan besarnya adalah mendetoksifikasikan bahan-bahan toksin. Okey, bila dia detox, maknanya dia buang benda-benda yang tidak diperlukan oleh badan, dan juga dia menyerap air. Okey, kalau kita makan kan kita minum air, lepas tu dia akan serap air tu. So, akan jadi macam makanan tu akan jadi najis kan, dia pecah. Sisa-sisa makanan tu. Itulah maknanya fungsi usus besar. So, kesimpulannya usus kecil untuk serap makanan, usus besar untuk detox dengan buang lebihan-lebihan air. Okey. So, kalau kanser kolorektal, dia ketumbuhan lah. Kalau kanser kan dia ketumbuhan. Sama juga kanser payudara ke apa, dia berkenaan dengan sel tubuh badan kita. Kalau payudara, dia sel dia merebak dekat payudara lah kan. Dia punya tisu tu abnormal dekat sana. Okey. Banding dengan kanser usus pula, usus besar tu dekat usus besar tu dia punya sel tak abnormal. Dia jadi macam dia ganda-ganda bilangan dia jadi tak terkawal. Dia buat dia replika sel dia sendiri, tapi dia jadi tak normal. Itu sebab tu dia jadi kanser. Semua orang ada sel kanser dalam badan, tapi tengok jugalah keadaan nasib kita lah. Kalau kita baik tak dapat, kalau kita tak baik kita pun dapat. Tapi kita kena tengok jugalah faktor-faktor lain Okey, selalunya kanser usus besar ni dia serang bila kita umur 50. Tapi kalau fikir-fikir kan, kenapa umur 50 kan? Kenapa tak umur 30? Kenapa tak umur 20? Memang ada risiko juga, tapi kebanyakan 50 ni yang berusia. Sebab bila kita makin berusia, sel-sel kita tu degeneratif. Kita ni kan makin tua, jadi sel-sel tu boleh berubah. Sebab tu kanser ni dia ambil masa yang lama. Kadang-kadang kan tengok-tengok dah stage berapa kan, sebab dia melibatkan sel. Okey, apa kalau orang dapat kanser usus, mestilah dia berkaitan simptom-simptom sakit dia berkenaan dengan usus jugalah. Contoh dia kan, macam kita selalu buang air besar, kita sendiri yang tahu setiap hari pukul 8 ke, setiap pagi ke, setiap malam ke, 1 hari 2 kali ke, ataupun 3 hari sekali ke, 2 hari sekali. Yang itu sembelit. Okey. Tapi kalau dekat sini, dia akan jadi macam perubahan dalam corak pembuangan air besar. Sembelit berselang-seling dengan cirit-birit lebih daripada 3 minggu. Maknanya kalau kita nak tahu, dia jadi sistem pembuangan air besar kita tu berubah daripada normal dia tak normal. Tiba-tiba kenapa jadi macam cirit? Tiba-tiba kenapa jadi macam sembelit kan? Sebab apa dia jadi sembelit? Sebab kan kita kan usus tu kan macam paip kan, paip najis tu bergerak. Sebab dia ada macam sistem tolak, dia akan turun. So bila ada sel abnormal, macam dia ada pertumbuhan, benda tu akan mengganggu najis tu bergerak kan. Bila dia ganggu najis tu bergerak, dia mulalah jadi sembelit, dia jadi cirit. Faham tak dekat situ point dia? Kan kita bayangkan paip kan, kalau saluran tersumbat macam mana? Benda tu tak boleh keluar, dia sembelit kan.
Itulah maksudnya dalam usul tu macam tu juga. Bayangkan macam tu, senang nak faham. Okey. Kemudian tu kehadiran darah dalam najis atau pendarahan dari tubuh. Benda ni logik lah. Bila benda tu tersekat, bila najis tu tertolak dengan sel-sel yang tumbuh tu kan. So bila geseran tu berlaku pendarahan. Sebab tu kita dapat pendarahan. Jadi macam hemorrhoid pula. Jadi buasir kan yang ada darah tu kan. Okey. Kemudian tu, siapa yang high risk ni berisiko tinggi lah dapat kanser. Selalunya orang yang ada pernah dapat sejarah kanser lah. Kemudian tu ada polip, ada radang. Okey, polip ni macam mana? Polip ni dia bukan kanser, dia macam kecil-kecil dia dekat dia punya usus tu. Tapi yang ada polip boleh berisiko dapat kanser, dia boleh berubah. Siapa ada polip kena hati-hati, memang dia boleh dapat kanser. Tu kena faham. Kemudian tu radang bolong, inflammatory bowel disease. Maksudnya usus dia luka. Selalu dapat usus luka macam ada jangkitan lah, penyakit macam-macam lah, macam Crohn disease. Nanti kena google lagi lah kan. Tapi senang cakap, kalau kat sini faham, usus ada jangkitan, usus luka, macam ulcer kat mulut tu kan. Selalu kalau sebab apa dia senang dapat kanser, macam ni contohnya luka kat tangan. Kita bayangkan luka kat tangan. Bila luka dia akan dapat penyembuhan kan. Bila sembuh dia akan lekat parut. Bila parut tu lah dia merubah sel dalam sana. Sebab tu dia boleh ubah jadi kanser. Sebab dia banyak sel kanser ni berkait dengan sel. Okey, apa faktor-faktor lain yang boleh menyumbang kepada kita boleh cepat dapat kanser? Contohnya macam kita lah. Kita memanglah tak ada kanser, tak ada sejarah penyakit kanser, tapi apa yang benda yang kita buat boleh cepat dapat kanser? Okey, contohnya amalan pemakanan yang tinggi, yang tinggi kandungan lemak dan tidak berserat tinggi. Maknanya kita ambil makanan banyak lemak dan tak berserat tinggi, macam sayur-sayur, buah-buah kita tak ambil. Kenapa kita kata ambil makanan lemak? Benda ni senang saja. Contohnya kita makan makanan berlemak macam cheese. Bila kita makan makanan macam ni, dia duduk dalam perut kita lama. Dia duduk dekat kandungan usus tu lama. Jadi sebab makanan lemak ni kan berat, dia nak perut kita nak putar, lepas tu usus kita nak gerak, nak menyerap. Bila lama dia jadi toksik. Lagipun makanan berlemak dia banyak tinggi toksik dia tu. So benda-benda macam tu cepat kita dapat kanser. Lepas tu kalau macam makanan kurang tinggi fiber memanglah, sebab kalau kita makan sayur kan dia menggalakkan pergerakan usus kan, kita tak sembelit, dia galakkan kita mudah buang air besar, so dia mendetox. Sebab tu dia ada kaitan makan makanan lemak dengan tinggi fiber. Maksudnya kena sayur lebih. Kenapa lemak kena kurang? Sebab itulah kalau kita baca pun memang lemak tu dia badan kita ambil masa lama untuk hadam. Sebab bila dah tu yang lebihan lemak tu dia jadi toksin, detox. Jadi toksin kat badan kita. Lepas tu badan kita pun simpan banyak lemak dekat hati, dekat otot, so dekat kita punya dalam mana kan, organ kita. So benda tu boleh benda tu tak bagus lah. Kita panggil macam lebih kurang macam karsinogen lah. Okey, yang keseluruhannya mengambil alkohol secara berlebihan dan kurang aktiviti fizikal. Maksudnya bila kita ambil alkohol kan makanan yang minuman yang boleh mengiritasikan. Maknanya kalau dia boleh melukakan organ-organ dekat dalam, so benda tu boleh merosakkan sel-sel kita. Contohnya kalau orang selalu ambil alkohol, dia boleh juga dapat macam penyakit hati, penyakit kuning. Tapi selalu kalau dah dapat penyakit macam tu memang susah untuk pulih semula. Selalunya kalau jenis-jenis macam ni semua boleh sebabkan pemakanan kita lah, nombor satu. Okey, faktor risiko lain pun memang sama juga. Merokok pun ada karsinogen, benda-benda macam toksin. Dia boleh racunkan badan kita, jadi kita cepat dapat penyakit kanser. Okey, kalau yang macam umur 50 ke 70
boleh pergi klinik kesihatan serendah untuk buat saringan kanser. Tapi sekarang Kementerian Kesihatan, siapa yang ada macam jadi sukarelawan boleh jugalah buat saringan percuma. So macam mana buat saringan percuma? Selalunya dia ambil sampel najis lah. Okey, dia ambil sampel najis, dia uji positif ke tak positif. Lepas tu kalau positif kita buat kolonoskopi. Kolonoskopi tu macam kamera kita masuk dekat usus lah. So nanti kita tengok kalau ada sel abnormal, kita pun uji, ambil sel tu uji kanser ataupun tidak. Lepas tu kita repeat balik. So kalau macam sebab apa kita ambil pada najis kan? Sebab kita tengoklah kalau macam najis tu ada hadir darah, maknanya kita suspect lah takut ada kanser. Macam tu je lah. Tapi untuk lihat betul-betul kita kena pakai kamera lah. Selalu buat dekat selayang. Kita hantar pesakit kat selayang. So nanti kalau macam barang tu Kementerian Kesihatan turunkan, kita boleh wawal kat sini lah. Tapi untuk orang umur 50 ke 70 je lah. Kalau orang yang macam ada sejarah keluarga dia dan memang ada kanser, kita hantar terus buat kolonoskopi. Maknanya kalau orang tu, saya macam contohnya, saya memang ada, saya umur 30, mak bapak saya ada kanser usus. Doktor akan tulis surat pergi selayang buat kamera terus. Saya tak payah buat test uji macam COVID lah, macam uji dia test macam COVID tu positif negatif, itu tak payah. Kalau saya umur 50 ke 70, saya tak ada simptom, saya boleh buat. So mana benda ni kita nak saringkan yang orang sihat dulu. Kalau untuk orang sihat 50 ke 70 boleh buat terus. Tapi kalau orang tu tak ada risiko, macam keluarga dia ada penyakit, kita buat kamera dekat selayang. Benda-benda ni kita datang klinik lah. So ada apa-apa soalan tak sebelum tutup? Okey, kalau tak ada soalan, itu sajalah. Sekian, terima kasih.